Bertemu kembali. Hilang lain-lain ni, mana pergi ni semua orang? Aduh, ini tidak baik macam ni. Oh, kita mungkin Maggie dia tak kembang lagi kot. Okey, kenapa yang ganti? Okey, tak suka ke saya ganti? Tak suka dengan saya ke? Tak suka saya? Alamak. Barulah aku sedar diri ini rupanya tidaklah se-handsome yang dirasai. Okey, testing 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang, bertemu kembali buat kali kedua pada petang ini. Okey, so apa benda yang tadi kita belajar sejarah, sekarang ni kita nak tengok pula subjek geografi ni. Saya nak tanyalah dengan kamu siapa orang pertama yang orang tamadun apa yang telah memulakan geografi ni? Tamadun apa yang memulakan subjek geografi ni? Okay, come on. Dari segi sejarah, siapa? Clue dia kita belajar tingkatan 1. Clue dia Yunani, yes. Greeks, the ones yang telah memulakan subjek geografi ni. Dan sebenarnya perkataan geografi ni pun sebenarnya bahasa Greek ni. Okay, jadi jom kita tengok, kita nak bincangkan bab yang kita tengok bab yang dipanggil sebagai bab pemanasan global ni lah. Okey, di mana dekat dalam bab pemanasan global. Okey, di mana dekat dalam pemanasan global ni sekejap Betul pemanasan global, notes yang kamu dapat betul Okey, betul Setuju? Betul. Okey, betul Betul semua dapat notes yang betul ke tak betul? Betul. Okey. So saya nak tanya, bab 9 ni bab yang nombor berapa dekat dalam tingkatan 3, tingkatan 2 ni nombor berapa yang kita belajar dalam buku teks? Yang daripada berapa? 9 ni daripada berapa? 9 daripada berapa total yang kita belajar? 9 daripada 10. Okey, 13. Lagi pandai 13. Jadi jom kita tengok dan juga kita bincangkan pasal apa yang dipanggil sebagai pemanasan global ni. Okey, di mana dekat dalam pemanasan global kita nak kena tahu dan juga kita kena fahamkan yang soalan pemanasan global ni dia merupakan soalan yang kerap sangat-sangat ditanya. Okey, di mana dekat dalam pemanasan global ataupun in English dipanggil sebagai global warming. Soalan peperiksaan saya tengok banyak sangat tanya. Tapi berita baik dia, soalan dia tak sesusah yang kita takuti lah. Tu berita baik dia. Okey, di mana dekat dalam apa yang dipanggil sebagai pemanasan global ataupun global warming ni. Okey, so kita kena tahu yang dekat dalam bab ni bila kita bincangkan pasal pemanasan global ataupun global warming, pada siapa yang ikuti kelas saya sebelum-sebelum ni, saya pernah bagi tahu dengan anda di mana dekat dalam pemanasan global ataupun global warming ni antara pasal kita tengah cuti kan. Okey, antara movie yang saya sangat-sangat, dia bukan movie, dia movie plus documentary lah. The Inconvenient Truth. Okey, saya sangat-sangat cadangkan anda tengok. This dia movie plus documentary. Sangat-sangat bagus sebenarnya. Dia sebenarnya satu documentary yang banyak graf, banyak graf, lepas tu kemudiannya banyak penerangan tapi sebenarnya tak boring. Saya cadangkan kamu tengok ni lah. Okey, so Nurin Mishira pernah tengok tak The Inconvenient Truth ni? Tak pernah Okay, so yang ni movie yang sangat-sangat bagus untuk kamu memahami pemanasan global ataupun global warming. Dekat Netflix saya tak rasa ada. Dia pernah keluar dekat Netflix 2 tahun lepas.
Tapi kamu tahu lah Netflix dia tak kekal kan. Movie tu dia keep on bertukar kan. Okay, so boleh tengok dekat tempat-tempat lain. Saya cadangkan kamu tengok di Inconvenient Truth. Dia cuma saya bagi tahu siap-siap lah. Dia macam peringkat awal, dia mula tu macam slow sikit. Tapi kamu kena sabar sikit, kamu akan dapati banyak benda yang kamu akan belajar daripada this movie lah. Okay, so pemanasan global ni kita kena tahu dia merupakan satu isu yang dipanggil sebagai satu isu yang sangat-sangat besar, global warming. Dia datangnya daripada apa yang dipanggil sebagai kesan, gas-gas yang dipanggil sebagai kesan rumah hijau. So, dia yang nombor satu, kita panggil dia sebagai kesan rumah hijau. Di mana pasal apa? Kesan rumah hijau ataupun greenhouse effect ni, kita kena tahu dan juga kita kena fahamkan yang kesan rumah hijau ni dia merujuk kepada benda-benda yang kita bolehlah katakan greenhouse effect ni macam yang orang tanam strawberries dekat Cameron Highland. Kan dia ada buat rumah hijau tu kan? Ataupun orang-orang yang tanam, yang buat sayur-sayur hidroponik. Jadi kesan rumah hijau ni sebab dia terkepung dekat dalam satu kawasan. Okay, so pada siapa yang tak tahu dan juga yang tak faham, yang maksud pemanasan global ni, katakanlah ini merupakan apa yang dipanggil sebagai bumi kita lah. Yang ni merupakan bumi kita. Jadi bila kita ada bumi macam ni, ini merupakan sesyairan. Ni sesyairan, rambut panjang, versi rambut panjang. Di mana kita kena tahu yang adanya cahaya matahari kan. Ini matahari. Lepas tu kita ada yang sekeliling kita ada apa? Ni lapisan apa yang kita ada dekat atas ni? Kita ada lapisan ozon. Lepas tu kemudiannya kita ada pula gas-gas rumah hijau dekat sekeliling sesyairan ni. Contohnya kita ada gas seperti CFC. Lepas tu kita ada CO2. Lepas tu kemudiannya kita ada gas seperti metana. So, terutamanya CO2 lah yang utama. Jadi Tuhan ciptakan kita punya bumi ni, dia, kamu perasan tak yang kita belajar composition of air dekat dalam sains? Kan kita belajar composition of air. Majority nitrogen. Lepas tu ada oksigen, betul tak? Lepas ada oksigen, kita ada carbon dioxide. Penting tak percentage dia? Penting. Sebab cerita dia simple je. CO2, metana dan CFC yang wujud secara semula jadi ni, dia macam blanket yang just nice. Faham tak? Bila panas, so haba yang datang ke bumi, jadi dia pergi ke bumi, ada yang dipantulkan ke sini, lepas tu dia pantul balik. Ada pula yang haba yang sampai ke sini, lepas tu dipantulkan ke sana. Boleh faham tak? Dia terlepas ke atmosfera balik. Jadi CFC dan juga gas-gas rumah hijau ni, dia maintain suhu bumi. Faham ya? Semua orang boleh follow ya? Jadi penting tau, gas-gas rumah hijau ni untuk maintain suhu bumi. Supaya bila panas, tak panas sangat. Maksudnya ada yang terlepas, ada yang stay. Faham ya? Haba ni. Lepas tu bila malam matahari dah tak ada. Jadi dia akan simpan gas-gas rumah hijau ni, akan keep on pantulkan balik haba. So bila siang tak panas sangat, bila malam tak sejuk sangat. Tetapi apabila kita ni buat macam-macam perkara Nurin dekat atas muka bumi ni, Nurin start kereta, lepas tu dah start kereta, vum 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 vum, abang kamu pula dia prank. Lepas tu pula kemudiannya kita tengok Nabiha punya jiran pula pergi bakar sampah petang-petang dekat luar, dekat pekarangan rumah. Bagi tahu, makcik jangan bakar sampah terbuka. Pakcik jangan. Ingat tak bab 9 dikatan 2 makcik? Cakap dengan dia macam tu. Nanti dia jawab dengan kamu, Nabiha, ada aku kisah. So kamu bagi sikit penerangan kepada makcik jiran sebelah tu. Makcik, bahaya makcik bakar sampah terbuka ni. So bila gabungan abang dia, Nurin, gabungan jiran Nurin tadi,
jiran Nabiha menambahkan jumlah CO2, metana dan CFC. Jadi makin banyak tak haba yang stay dekat permukaan bumi, makin banyak. Hence the name pemanasan global. So semua orang boleh follow tak? Itu je maksud dia. Gas-gas ni terlalu banyak menyebabkan haba tu stay dekat atas muka bumi. That's it. Okay, so bila kita dah tengok yang ini kesan rumah hijau ni, kita kena tahu dan juga kita kena faham macam yang sebelum-sebelum ni saya pernah bagi tahu kan, antara the worst offender of metana, pengeluar metana terbesar dunia siapa? Kambing biri-biri dekat New Zealand tu. Ya, kambing biri-biri pengeluar metana terbesar dunia. Dia kuat kentut, Syed Syakirin. Ya, biri-biri merupakan binatang yang paling kuat kentut dalam dunia. Jadi kamu imagine tak, 8 juta biri-biri kentut serentak. Contohnya. Okey, keluar metana banyak mana? Berapa liter metana? Jadi itu sebenarnya antara penyumbang kepada kesan rumah hijau. Okey, next. Kamu janganlah pula nampak kambing biri-biri lalu depan kamu baling batu pula Kambing tu tak bersalah pun, dia tak tahu pun dia punya kentutan dia tu menyebabkan global warming. Kita salah sebab kita pelihara terlalu banyak. Okey, next. Seterusnya. Jadi pemanasan global itu yang dimaksudkan, dia simple, okey, banyak sangat haba dekat atas permukaan bumi. Itu, that's it. Okey, lepas tu kemudiannya kesan rumah hijau dan kamu kena tahu pasal maksud dia pemanasan global, itu sahaja. Okey, next. Lepas tu kemudian yang kedua, yang ni yang lebih penting kita kena tahu dan juga kita kena fahamkan pasal faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya apa yang dipanggil sebagai pemanasan global. Jadi apa faktor-faktor utama yang menyebabkan pemanasan global? Ingat tadi tak? Abang dia, jiran Nabiha, lepas tu Nurin bawa kereta dok bram vrom tu. Okey, so faktor pemanasan global antara yang utama kita ada faktor seperti faktor aktiviti manusia lah. Jadi kalau contohnya kalau kita tengok faktor aktiviti manusia, okey, kita ada antara contoh yang paling jelas yang saya dah bagi tahu tadilah. Okey, so antara aktiviti manusia yang kita ada, kita gunakan racun serangga. Lepas tu kemudiannya kita gunakan baja kimia berlebihan. Banyak sangat. Lepas tu kemudiannya kita buat apa? Penyahutanan. Okey, so pada siapa yang tak tahu penyahutanan, dekat dalam English kita panggil apa? Deforestation. Okey, so lepas tu kemudiannya kita ada pula pertanian, kita ada pula perindustrian, lepaskan asap berkepul-kepul. Alright. Okey, lepas tu kemudiannya kenderaan bermotor. Jadi kenderaan bermotor ni asap kenderaan lah. Okey, jadi lepas tu jiran. Jiran si Nabiha tadi ada pula buat pembakaran secara terbuka. Jadi ini yang dimaksudkan aktiviti manusia. Maksudnya apa yang manusia buat? Okey, untuk menyebabkan kita punya gas rumah hijau tu jadi terlalu banyak. Okey, tetapi masa yang sama ada pula yang dipanggil sebagai faktor-faktor semula jadi. Ada pula yang kedua, kita ada faktor semula jadi. Yang ni kita tak boleh nak elak lah. Okey, jadi faktor semula jadi contohnya yang paling jelas letusan gunung berapi lah. Kita bukan boleh kontrol kan. Gunung berapi, kita cakap dengan dia, gunung kenapa kamu meletus? Kita bukan boleh kontrol dia macam tu. Jadi letusan gunung berapi yang menyebabkan adanya asap, lepas tu adanya debu, dan masa yang sama kebakaran hutan. So kalau kamu tengok yang kebakaran hutan ni contohnya awal-awal tahun hari tu dekat mana? Australia, betul. Lepas tu summer hari tu bulan 6, bulan 7 hari tu dekat US. Jadi ada yang tanya, macam mana kebakaran hutan ni boleh terjadi?
Dia sebenarnya hutan tu terbakar tiba-tiba ngah. Hutan tu terbakar tiba-tiba. Contohnya macam cuaca terlalu kering, matahari pula terik. So, apa yang terjadi? Daun yang kering tu terbakar. Yang tu yang terjadi di Australia, itu yang jadi dekat US. Dia memang terbakar tiba-tiba. Bukannya ada orang pergi bakar ataupun jiran Nabiha pergi ke US pergi bakar sampah dekat tengah-tengah hutan tu, tak ada. Okay, dia memang terbakar sendiri. Okay, next. Lepas tu kamu kena faham, bila hutan terbakar, dia ambil masa yang cepat ataupun lama nak padam. Lama. Sebab pernah terjadi, hutan terbakar, lepas tu bomber, fire brigade, dia pergi padamkan kebakaran tu, jadi api dah tak ada, Nurin. Tapi seminggu lepas tu, terbakar balik. Sebab cuaca panas, ya, White Rose. Dia terbakar balik. Kenapa? Rupanya bara tu, api dah habis. Dalam tanah tu ada lagi bara api. Jadi bila dah air tu dah kering, dia jumpa pula daun kering lain, dia terbakar balik. Boleh terjadi. Jadi itu yang kita tak boleh nak elakkan lah. So, yang boleh kita elakkan yang mana satu, Syakirin? Yang atas ni. Contohnya kan, nanti kita akan tengok macam mana cara nak atasi benda-benda ni lah. Okey, jadi biasanya carbon dioxide dan juga carbon monoxide. Dua gas yang paling banyak merupakan carbon dioxide ataupun carbon dioksida, dan juga kita ada carbon monoxide. Dua-dua bahaya. Tetapi yang lebih bahaya yang ini, monoxide. Monoxide ni sebab tu yang elakkan tidur dekat dalam kereta, aircon buka ngah. Kalau terpaksa, make sure, katakanlah the whole family, kamu berhenti dekat R&R ke ngah, make sure buka tingkap sikit. Nak tidur dalam aircon boleh, buka sikit tingkap, at least half inch ke kan, satu tingkap ke, minimum buka. So that udara luar tu masuk, so kata kalau carbon monoxide masuk dalam kereta pun, at least you'll be safe. Jadi pastikan, pesan kat your dad kan, dad, if you want to sleep inside the car, make sure open up little bit tingkap tu. Kan buka banyak-banyak kan penyamun pula hulur tangan kan. Okay, penjahat pula, buka sikit. Okay, why? Kairin, why? Okay, dia cerita dia macam ni. Kamu tahu yang enjin kereta kita dekat depan. Betul enjin kereta kita dekat depan. Jadi bila enjin kereta kita dekat depan, exhaust dekat mana? Belakang. Betul? Jadi ada exhaust pipe, betul? From engine pergi ke exhaust dekat belakang tu. Dia lalu tak kita punya tempat duduk dekat dalam tu, dekat bawah tu? Lalu. Kadang-kadang exhaust pipe tu leaking, jadi dia masuk dekat aircon. Faham tak? Jadi bila dia leaking masuk aircon, carbon monoxide tu, bahaya dia ialah kamu tak sedar carbon monoxide tu masuk ke dalam diri kamu. Kamu tahu kamu jadi apa? Kamu tiba-tiba rasa mengantuk. Yes, no. Kamu rasa mengantuk and then just sleep. Okay, dia akan mati dalam hidup. Faham ya? Tesla tak adalah. Tesla dia guna elektrik. Tesla tak ada masalah. Okay, clear. Jadi pastikan buka sikit tingkap kalau nak tidur dalam kereta. Kalau terpaksa. Okay, next. Seterusnya. Okey, itu yang kita ada pula. Antaranya metana, kita ada nitrous dioxide dan sebagainya. Okey, so kamu dah tahu dah kan style saya kan. Kalau untuk nota geo saya, cikgu nak tanya, kalau kita hidup karbon monoksida banyak, nanti sistem otak kita rosak. Yes, Haziq. Bukan setakat rosak otak kita. Mati, Haziq. Kita akan mati. Sebab bila karbon monoksida masuk dalam darah, kita punya darah tak boleh carry oksigen. Sebab tu kita rasa ngantuk dan mati. Okey, kamu dah tahu. Kalau saya punya nota geo, kalau yang dalam box and jadual macam ni, maksudnya penting lah tu. Faham ya? Untuk exam, kalau ada yang tanya apa yang nak kena hafalkan, this part. This part is very, very important. Biasanya yang ni soalan yang akan ditanya dalam exam lah. So, carbon dioxide, carbon monoxide, nitrogen dioxide, CFC. CFC kena tulis chlorofluorocarbon ke? Tak payah. Kamu tulis CFC cukup. Tetapi macam kalau kita tengok sekarang ni, aircon dah tak pakai CFC. Itu berita baik dia. Lepas tu kita punya peti ais dulu pakai CFC. Waktu saya sekolah rendah,
masih guna CFC. Tapi sekarang kita dah pakai Freon. Freon ni gas yang tak mencemar alam macam CFC lah. Metana tadi, ingat tadi, kambing biri-biri, kentut. Okey, lepas tu kemudian nitrous dioxide ni biasanya kilang. Ini datang daripada cerobong kilang. Pernah lalu dekat kilang kan? Yang asap berkepul-kepul tu. Itu nitrous dioxide. Okey, jadi sulfur dioxide biasanya gunung berapi. Tapi kadang-kadang dekat kilang pun ada juga sulfur dioxide. Okey. Oh, by the way, satu lagi, pertanian ada tanya mana datang nitrous dioxide ni? Kan kalau dalam pertanian, baja kimia. Yang baja yang color biru, color hijau, ada tak mak kamu beli letak dekat pokok tu kan? Sikit tak apa. Kalau banyak dia mengeluarkan nitrous dioxide. Okay, so pastikan kamu baca this part untuk exam. Okay, next. Seterusnya. Jadi bila kita dah tahu pasal ini, itu yang kita nak kena teruskan dan juga kita nak kena fahamkan pula apa yang dipanggil sebagai kesan-kesan pemanasan global ni. So yang ni pun penting So saya starkan yang mana yang penting-penting. Ini penting. Lepas tu ini penting Ini pun penting. Jadi seterusnya kita nak kena tahu dan juga kita nak kena fahamkan pasal kesan pemanasan global Okey, bila kita bincang pasal kesan pemanasan global, yang ni selalu keluar soalan apa Nurin? Esei. Soalan esei kerap tanya Khairunisa, very careful Be very careful. Okey, yang pertama, dia akan berlakunya apa yang dipanggil sebagai peningkatan aras laut. So nombor 1, berlakunya peningkatan aras laut. Bila kita sebut pasal peningkatan aras laut, pasal apa? Sebab ais di kutub cair. Sebab apa ais dekat kutub cair? Dekat North Pole, dekat South Pole? Sebab global warming. Okey, contoh paling simple. Pernah minum air kan? Jadi kalau kamu minum air, katakanlah kita ada air macam ni, 1 gelas. Okey, kita letak air penuh sampai ke atas. Lepas tu kemudiannya kita masukkan ais 2 ketul. Jadi bila ais 2 ketul tu cair, air ni melimpah tak? Of course, melimpah. Betul? Jadi kamu imagine macam tu. Jadi ais dekat kutub, dia bila cair, dia menyebabkan kenaikan paras laut yang sangat-sangat tinggi. Itu yang menyebabkan yang kita tengok kan, kita tahu yang Indonesia kan, semua orang tahu dia sedang dalam proses tukar dia punya ibu negara, betul tak? Mau tahu tak? Dia tukar ibu negara from Jakarta pergi ke Kalimantan kan? Inilah sebab dia. Peningkatan Arianti. Sebab Jakarta is sinking. 3 mm, 4 mm 1 tahun dia tenggelam. Bukan tenggelam sebenarnya. Air laut ni meningkat. Okey, ada satu isu yang sangat-sangat besar tahu mau. Kamu tahu apa masalah dia Syakirin? Ais yang telah cair ni dia tak boleh refreeze. Faham tak maksud saya? Ais tu once dah cair dia tak boleh beku balik. Kalau dekat Malaysia samalah. Kita tak ada ais dekat Malaysia. Tapi dekat Malaysia paras laut kita meningkat tak? Yes. Meningkat juga. Okey, so peningkatan aras laut. Jadi contohnya kalau kita tengok dia menjelaskan sumber bekalan makanan. So dia jelaskan kita punya bekalan makanan. Bila berlakunya banjir contohnya. Jadi bila berlaku banjir, air laut masuk ke sawah padi. Rosak tak tanaman padi itu? Rosak. Ayam dengan telur naik harga. Yes, very good. Lepas tu kita ada pula masalah apa? Air bersih. Sebab kamu tahu tak satu benda yang sangat menarik? Air yang tawar dekat dalam dunia ni 7% je. Yang lain-lain air semuanya air masin. Jadi bila air yang boleh diminum ni 7% kita rosak kan? Mana kita nak cari air?
So itu yang kita kena faham ya. Dia turut menjejaskan bekalan air bersih. Yang kedua, kita tengok ada berlakunya kemerosotan. Ini soalan esei ya. Ladies, gentlemen, kena pastikan tahu sumber makanan. Jadi bila kita cerita pasal kemerosotan sumber makanan, dia merujuk kepada apa? Dia merujuk kepada air laut jadi lebih panas. Okey, so contohnya air laut jadi panas. Jadi contohnya kalau air laut panas, bila air laut panas, sekejap saya ada satu benda nak tunjuk kamu. Okey, semua orang tahu tak ni? Ni ikan apa? Ikan tuna kan? Okey. Jadi kalau kita tengok ikan tuna ni dia duduk dekat laut yang sejuk ke laut yang panas? Laut yang sejuk ke laut yang panas? Laut yang sejuk. Kamu imagine tiba-tiba kawasan yang ikan tuna ni tinggal, laut tu jadi panas. Ikan tuna ni akan buat apa? Lari. Dia akan cari colder waters. Logik tak? Jadi bila dia cari tempat yang itu yang lebih sejuk, itu yang menyebabkan tiba-tiba nelayan cakap apa, Ngau pernah dengar tak? Saya pergi tangkap ikan tapi ikan dah tak ada. Dulu ikan banyak, sekarang tak ada. One of the reason ialah air laut tu jadi lebih apa? Lebih panas. Okay, next. Seterusnya. Lepas tu kemudiannya dia banjir. Okay, dia menyebabkan apa yang berlakunya lagi? Banjir. Dan masa yang sama dia turut menyebabkan berlakunya tandus tanah-tanah ni. Okey, lepas tu kemudiannya kalau kita lihat dia mengancam apa yang dipanggil sebagai sumber makanan yang ada dekat dalam dunia. Okey, yang ketiga, kesan pemanasan global. Ada pula apa yang dipanggil sebagai gangguan cuaca. Berlakunya pula gangguan cuaca. Jadi kalau gangguan cuaca ni contohnya kalau kita tengok banjir, ribut, ombak besar, taburan hujan tak menentu. Okey, banjir. Kita tengok ribut. Dan masa yang sama ombak besar. Kita ada taufan. Okey, kenapa? Apa kena-mengena? Alright, so bila cuaca terlalu panas, ingat tandus ni maksudnya tanah kering, Khairin. Tanah menjadi kering. Okey, cerita dia simple je. Kamu kena fahamkan Okey, di mana dekat dalam gangguan cuaca ni, bila matahari terlalu panas, bila suhu bumi terlalu panas, darat dengan air laut dua-dua jadi panas waktu siang, betul tak? Jadi bila panas sangat, air laut akan jadi terlalu panas. Bila air laut jadi terlalu panas, udara yang atas laut tu dia akan jadi bertekanan tinggi ke rendah. Ini laut, udara atas laut ni. Laut terlalu panas. Dia jadi tekanan tinggi. Jadi bila tekanan tinggi, angin kuat ke perlahan? Itu yang kita dapat ribut. Bila cuaca terlalu panas, kita akan dapat ribut. Faham tak? Air laut tak berkurang ke kalau panas? Air laut akan berkurang. Tetapi isunya, bila air laut tu dia akan kurang, dia terlalu sedikit. Sebab laut ni luas, betul tak? Dia terlalu sedikit, dia tak signifikan. Jadi bila air laut disejat, dia jadi awan, betul? Awan sepatutnya turun hujan dekat situ, tetapi angin laju sangat. Jadi angin tu tolak awan tu pergi ke tempat lain. Itu yang kita dapat kawasan yang tandus. Faham tak? Awan tu sepatutnya menurunkan hujan dekat KL, tiba-tiba awan ditiup angin pergi ke Perak. So awan KL pergi ke mana? Pergi ke Perak. So KL jadi apa? KL jadi tandus. Perak dapat apa? Perak dapat ribut. Semua orang boleh follow tak? Jadi nampak tak kesan dia? Dia macam tak logik, betul tak Ngor? Kita belajar pemanasan, tapi kenapa pula hujan ribut? Jadi dia ada kaitan. Satu tempat akan jadi panas, satu tempat akan jadi ribut. Jadi itu yang kesan dia sangat-sangat buruk sebenarnya. Okey, lepas tu kemudiannya masa yang sama
kita tengok 2010 apa ni dekat Pakistan 20 juta orang terjejas. 20 juta, ramai tu. Okey, jadi bila kemarau, masa yang sama ada kawasan yang mengalami kemarau yang teruk. Kemarau teruk ni secara tak langsung bila dah terlalu kering, dia akan mengakibatkan apa? Kering tapi angin kuat. Kita dapat apa pula? Jerebu pula. Nampak tak? Semua benda ada kaitan no. Sebab tu Spanish flu ni penyakit yang tersebar sewaktu Perang Dunia Pertama. Tetapi Spanish flu ni untuk pengetahuan kamu bukan disebarkan oleh Spanish, disebarkan oleh British. Jahat tak British ni tak? Dia yang sebarkan flu tu, dia tuduh siapa? Spanish. Jadi dia namakan Spanish flu. Sedangkan British yang sebarkan flu tersebut. Spanish tak bersalah pun. Okey, so gangguan cuaca, banjir, ribut, ombak besar, taufan, berlaku juga kemarau ataupun jerebu. Kenapa? Siapa yang tanya soalan pasal Spanish flu? Kita tengah belajar geografi ni. Tiba-tiba keluar Spanish flu pula. Okey, next. Seterusnya, jadi kita kena tahu dan juga kita kena fahamkan pula. Jadi bila adanya peningkatan aras laut, kita ada kemerosotan sumber. Lepas tu jangan lupa, nombor 4, kita ada masalah kesihatan. Wujud pula ataupun munculnya apa yang dipanggil sebagai masalah kesihatan pula. Okey, di mana masalah kesihatan ni contohnya jadi itu sebab kejap ya, ada satu lagi benda nak tunjuk. Jadi pastikan bila kamu keluar main dekat luar, ini jangan lupa pakai. Syakirin, orang lelaki banyak jarang sangat nak pakai, kononnya tak macho ngoh. Orang lelaki tak nak pakai. Apa orang lelaki pakai krim-krim ni kan? Kononnya. Pencuci muka, Syaz, baca betul-betul. Ni apa benda? Pencuci muka mana ada nombor dekat situ. Yes. Okay, so kalau kita tengok ini sunscreen, betul tak? Jadi tinggi sangat tu sampai 120 SPF. Okey, kamu kena tahu dekat Malaysia bawah 100 tak ada guna. Saya ulang sekali lagi, dekat Malaysia beli yang 100 SPF ke atas. 130 ke, beli nombor yang tinggi. Okey, so pakai sunscreen sampai kepala ke Cira? Ya, puas hati kamu. Tapi biasanya saya tak pakai dekat kepala sebab pakai topi lah. Sebab kalau kamu letak dekat kepala Kabinesh, nanti bila berpeluh, nanti pedih jatuh dekat mata. Betul tak? Jadi kalau dekat kepala tak letak pakai topi. Okey, so apa kena mengena sunscreen ni dengan masalah kesihatan? Okey, jom kita tengok. Okey, jadi dekat tangan pun kenalah letak. Okey, jadi kalau kita lihat masalah kesihatan ni nombor 1 disebabkan oleh apa yang dipanggil sebagai kanser kulit, katarak. Kita ada kanser kulit, kita ada katarak. Katarak ni mata right? Lepas tu kemudiannya kalau kita tengok dehydration, stroke haba stroke haba, dehidrasi. Jadi kalau terlalu panas dekat luar tu, pastikan kalau ada spot hari sukan ke Nurin, pastikan pakai topi. Pastikan kalau dah terlalu panas minum air banyak. Bila dah lari, lepas tu carilah pokok dekat tepi padang tu, duduk bawah pokok, sejukkan badan. Sambil bersukan tu ambil masa jangan kamu duduk tengah-tengah panas tu. VI tak ada pokok. Cik Syakirin jangan tipu. Saya selalu main kriket dekat VI. Padang belakang yang tepi tiang LRT tu banyak pokok besar dekat tepi tu. Betul tak Syakirin? Tiang yang laluan MRT pula, monorail tu. Kan ada pokok dekat tepi tu. Okay, so tapi nanti orang judge kata nak bergaya bila pakai topi. Cik Amjad, orang nak judge tu adakah penting ke ataupun kesihatan kamu lebih penting?
So abaikan Amjad. Dia nak judge kamu, biarkan. Contohnya macam saya lah. Kanak-kanak nampak saya je nangis. Kenapa? Sebab dia tengok dalam movie, kalau jahat mesti botak. Jadi bila dia jumpa orang botak, automatically Kavinesh, dia ada dalam otak dia apa? Oh, botak means jahat. So abaikan je. Jaga kesihatan dulu. Okay, so jadi pastikan sunscreen tu beli. Alah, sunscreen kalau yang macam saya pakai ni berapa ringgit Tak ada pula. Rasanya 30 ke 40 ringgit. Kalau macam saya pakai ni 6 bulan. 6 bulan baru habis. Bukannya seminggu sekali beli. Okay, yang boleh share. Oh, poket dah kering, Syaz. Oh, okay. Beli top up boleh. Pergi 7-Eleven beli kad untuk apa? Untuk beli apa? Untuk PUBG punya coin tu boleh. Oh, main Roblox boleh top up apa nama dia, duit Roblox tu. Sabar. UC PUBG tu boleh. Kesihatan tak nak. Robux. Pergi beli Robux tu. Nak. Boleh. Okay. Cancer kulit, cataract, stroke harbor, dehydration. Sebab apa saya tahu pasal Robux ni? Sebab saya selalu dipau oleh orang-orang dekat rumah ni lah kan. Sekejap-sekejap nak kena beli Robux. Saya pun mula-mula apa menatang lah Robux ni. Rupanya apa mata wang dalam apa Roblox kan. Next. Okay, lepas tu kemudian dekat India banyak berlaku so dekat India banyak kematian disebabkan oleh stroke harbor. And kalau tahu Mekah yang orang Islam pergi menunaikan ibadah haji tu, semua orang tahu tahu. Jadi dekat sana pun kalau musim panas ramai jemaah yang mati disebabkan oleh stroke harbor. Because over there dekat Arab Saudi musim panas 41, 42 degree sangat panas. Okay, dapat make sure minum air, make sure kamu pakai sunblock, sunscreen Okay, next. Jadi bila kita dah tahu, okay, what kita belajar why. Lepas tu dia punya efek dia. Jadi mestilah kita nak belajar pula langkah-langkah untuk mengurangkan. Jadi bila dekat dalam langkah-langkah nak mengurangkan, apa benda lah yang kita boleh buat untuk mengurangkan kesan pemanasan global. Okey, siapa nak cincot silakan. 5, 4, 3, 2, 1. Dah ambil dah. Okey, saya pindah ke sana Okey, jadi bila kita dah tahu why, kita dah tahu kesan dia, kita dah tahu dia punya keburukan dia. Jadi kita nak kena tahulah langkah-langkah untuk mengurangkan pemanasan global Okey, so yang ni penting Soalan esei selalu tanya yang dua ni soalan esei dekat sini biasanya akan tanya pasal kesan pemanasan global dan juga cara-cara nak mengurangkan. Bukan nak stop, kita nak kena kurangkan. Okey, so kita kena tahu langkah-langkah mengurangkan kesan pemanasan global. Jadi apa benda yang boleh kita buat, apa benda yang kita perlu buat. Okey, jadi yang pertama kita boleh buat apa yang dipanggil sebagai amalan 3R lah. 3R pula, 5R. So yang pertama kita ada 5R. Kita ada apa? Apa dia? Tanam pokok, kita kongsi kenderaan. Lepas tu pengangkutan awam, kitar semula, bebas plastik. Antaranya kita ada reduce, kita ada reuse, kita ada recycle. Okey. Lepas tu kemudiannya kita ada apa? Replanting. Lepas tu kemudiannya kita ada apa ni? Carpooling, repair dan sebagainya. Okey, so jangan gunakan plastik. Apalah salahnya kalau pergi kedai, next time kalau beli barang sikit, boleh pegang pakai tangan, kita jangan ambil
plastik. Jangan ambil plastik tu. Ataupun bawa shopping bag. Betul kan? Bawa shopping bag. Setakat barang sikit-sikit, tak perlu ambil plastik. Jangan cemarkan alam sekitar. Okey, so itu yang kita boleh buat antaranya. Lepas tu kemudiannya kita tengok yang kedua, kita adakan pula apa yang dipanggil sebagai kerjasama antarabangsa. Sebab kerjasama antarabangsa ni sangat-sangat penting sebab satu dunia menyebabkan pemanasan global, betul tak? Kalau Malaysia kita tak mencemarkan alam, Indonesia mencemarkan alam, Thailand mencemarkan alam, Singapura mencemarkan alam, kesan dia datang tak kepada Malaysia? Datang juga. Ya, okey. US join. Amir, sekejap lagi saya jawab soalan tu. Jadi kerjasama antarabangsa, kita ada protokol Kyoto ni. Ataupun protokol Kyoto ataupun Kyoto Protocol. Yang ni satu benda yang sangat-sangat kontroversial. Jadi semua negara yang sign protokol Kyoto ni bersetuju untuk mengurangkan kesan rumah hijau. Bersetuju untuk kurangkan, tujuannya untuk semua mengurangkan kesan pemanasan global. Lepas tu kemudiannya yang kedua, nak mengurangkan kesan rumah hijau. Okey, jadi siapa tadi cakap Amir tadi. Itu yang kita lihat, isu dia negara macam US tak nak sign more. US is not one of the signatory of protokol Kyoto ni. Dia tak setuju. Okey, so kenapa? Sebab mereka ni negara industri yang sangat-sangat besar. Jadi dia tak nak rakyat dia dan juga syarikat-syarikat dia rugi langsung. $1 pun tak nak rugi. $1 pun tak nak rugi. Tapi kalau bumi rugi, tak apa. Kalau polar bear mati, tak apa. Itulah pula yang kini masyarakat dunia waktu protokol Kyoto ni, sebab saya ingat tahun 1997 ni, satu dunia marah tau, Nabiha. Satu dunia marah dengan US sebab arrogant. Arrogant dalam BM apa? Arrogant. Itu bukan zaman Donald Trump. Sombong, angkuh. Mereka sangat angkuh, tak nak cuba. Okey. So ada satu lagi yang kita tak belajar. Kita panggil sebagai deklarasi Langkawi. Yang ni kita tak ada dalam textbook tapi benda ni berlaku. Deklarasi Langkawi. Tahun 90-an juga. Di mana dipanggil deklarasi Langkawi sebab ditandatangani dekat Langkawi. Okey, saya ingat sampai ke hari ni waktu tu Tun Mahathir tau, kita punya Perdana Menteri. Ada wakil-wakil dari negara maju, US dan juga Jerman. Dia dekat dalam persidangan deklarasi Langkawi dia cakap apa tau? Lebih kurang macam ni lah, US dengan Jerman punya orang tu cakap, I think we need to urge Malaysian government to stop logging. Dia orang cakap apa? Di mana orang-orang Jerman dan juga US, especially US, dia cakap apa? Dia cakap yang kita ni wajib stop pembalakan. Jadi isu dia, kita punya balak banyak lagi tak pada waktu tu? Banyak. Kita punya hutan 80%. Salah ke kalau kita nak membalak sikit? Tak salah. Sebab kita perlukan ekonomi, betul tak? Kita perlu nak jana ekonomi kita. So kamu tahu apa jawapan Tun Mahathir kepada wakil-wakil negara maju ni? Okey, dia jawab apa? We can stop logging, Malaysia can stop logging, but the super economic powers in the world need to pay us for every liter of oxygen that they breathe in. Jadi Tun Mahathir cakap, boleh kami simpan kami punya kayu balak, tapi kamu bernafas, oksigen tu bayar dekat Malaysia. Very smart. Saya rasa memang very smart answer lah. Memang kena sebiji dengan negara maju. Pasal apa? Yang saya cakap arrogant. Negara maju mereka ada hutan lagi tak? Tak ada. Mereka dah musnah ke hutan mereka dah lama. Tiba-tiba mereka suruh kita yang baru nak membangun, yang simpan kita punya hutan. Jadi macam mana kita nak jana ekonomi, wujudkan peluang pekerjaan, betul tak? Jadi boleh tebang tapi
berpada-pada. Okay, so itu deklarasi Langkawi kita tak ada belajar dalam textbook tapi wujud. Dia orang jealous, yes Amjad. Okay, lepas tu kemudiannya kita ada pula persidangan yang banyaknya persidangan perubahan iklim lah. Okay, so kita ada persidangan perubahan iklim. Sebab benda ni satu benda yang kita tak ada kesan immediate tau. Kita tak ada immediate effect. Tapi kamu nak tahu satu benda yang sangat penting, saya nampak efek dia. Your parents nampak efek. Okay, contoh, kamu boleh tanya sekejap lagi lepas kelas dia, kamu pergi tanya dengan parents kamu. Nurin tanya dengan parents kamu. Ngo tanya dengan parents kamu. Waktu saya sebaya kamu, kalau bulan 12 macam sekarang ni, ada tak KL, Selangor, Perak, Kedah hujan? Tak ada. Kalau dulu waktu tahun 90-an, 80-an, mana ada hujan dekat kawasan lain selain pantai timur kau. Tapi sekarang ni KL banjir. Mana lagi yang banjir? Pantai timur standard lah, Kelantan, Terengganu, Pahang itu memang confirm banjir lah, betul. Jadi yang mana yang tempat-tempat Kedah banjir yang sepatutnya dulu tak berlaku. Perak, Cavendish hujan tiap-tiap hari. Sepatutnya bukan musim Perak tengah hujan. Jadi adakah itu perubahan iklim? Yes. Negeri Sembilan pun banjir. Negeri Sembilan banjir. Sepatutnya tak banjir sekarang ni. Itu semua kesan perubahan iklim. Okay, next. Seterusnya. Okay. Jadi kita kena buat kerjasama antarabangsa yang ketiga. So yang this is number 1, this is number 2, number 3, kita kena ada penggunaan tenaga mesra alam. Kita kena mulakan tenaga mesra alam. Antara tenaga mesra alam, okay, kita kena gantikan petroleum, gas asli, arang batu tu, kita kena start guna apa? Kita kena start guna suria. Tapi panel suria dekat Malaysia ni mahal lah. Masih mahal. Semalam saya tengok ada orang buat promosi dekat Instagram lah. Lalu dekat feed tu kan. Tengok saya pun DM lah. Tanya berapa solar panel tu. Sekeping besar ni 2,000 lebih. Itulah saya cakap. Tak apalah, thank you. Kamu tahu tak Jepun tahun 90-an mana-mana rumah yang pasang solar panel kerajaan bayar separuh. Dia nak galakkan orang pakai suria. Jadi dia bayar separuh. Katakanlah harga panel, solar panel tu Nurin, 1,000. Maksudnya kamu kena bayar 500 je. Lagi 500 kerajaan bayar. Dia nak galakkan orang guna. Okey, tapi bila saya buat kajian, kamu tahu pasal apa kerajaan kita tak nak buat macam tu? Sebab kerajaan pemilik TNB. Logik tak? Kan TNB kan under kerajaan juga. Jadi kalau semua orang guna tenaga suria, rugilah juga kerajaan. So saya rasa kita kena balance lah. Rugi kerajaan, Amjad, saya tak rasa tenaga suria boleh jana tenaga elektrik yang cukup untuk aircon, betul tak? Untuk aircon, mungkin untuk barangan macam komputer mungkin boleh kan, yang untuk small. Tapi kalau yang untuk yang guna tenaga elektrik yang besar-besar tak boleh. Suria kita still kena guna TNB. So why not kita buat macam Jepun kan, bagi insentif pada orang yang guna tenaga suria. Malaysia tak ada. Sebab tu solar panel kat Malaysia mahal. Okay, next. Lepas tu kemudiannya angin. Jadi angin ada tak potensi? Ada sesetengah tempat yang ada potensi lah. Saya nampak mana tahu Perlis. Perlis dengan Kedah ada tempat-tempat yang sesuai untuk guna angin. Tapi isu dia angin kita tak cukup konsisten dan juga tak cukup laju untuk generate tenaga elektrik. Lepas tu yang satu lagi yang sangat-sangat sesuai ombak. Tapi kalau ombak dekat Malaysia saya rasa pantai timur sesuai. Pantai timur maksudnya perairan
Testing 1 2. Testing 1 2, testing 1 2, testing 1 2 3, testing. Okay, so saya punya bateri habis sorry. Okay, so saya pasal daripada pagi tadi kan saya apa ni bateri itu habis dah. Alright, so boleh dengar dengan jelas sorry. Okay, so contohnya yang paling jelas kan dekat tenaga ombak yang paling banyak guna dalam dunia ialah France, dekat Bordeaux. Nama tempat tu Bordeaux. Sebutan dia. Jangan pergi sebut Bordeaux pula. Bordeaux. Jadi Bordeaux ni memang kalau kamu tengok satu dunia memang terkenal. Dia merupakan tempat utama yang gunakan tenaga ombak. Tapi dia ada beberapa syarat pula. Dia antara syarat-syarat dia kalau kamu tengok kan, dia mestilah kawasan-kawasan yang ada ombak yang konsisten. Lepas tu ada pula jarak-jarak apa ni, bukan jarak lah maksudnya dia ada suhu pula kedalaman yang minimum, faham jadi dia bukannya simpelnya kamu nampak ombak je kamu boleh pasang yang untuk jana tenaga ombak ni lah. Okey, lepas tu kemudiannya kalau kita tengok kita kena gunakan benda-benda ni semua dan masa yang sama kita kena ada pula apa yang dipanggil sebagai pendidikan alam sekitar. Okey, pendidikan alam sekitar ni penting tak? Penting tak pendidikan alam sekitar? Penting. Kita belajar waktu bila? Sekarang lah. Macam yang kita sekarang tengah belajar dalam geografi. Lepas tu kemudiannya kita belajar dalam apa? Subjek apa Nurin? Sains. Itu semua pendidikan alam sekitar lah. Contohnya kita buat dekat sekolah. Jadi kalau sekolah contohnya melalui subjek apa? Geografi. Lepas tu kemudiannya melalui subjek sains ataupun ada tak subjek-subjek yang kita belajar pasal alam sekitar kadang-kadang kan? Jadi ada tak kadang-kadang dalam BM, dalam English pun kita belajar pasal benda-benda ni? Ada je. Lepas tu masa yang sama orang-orang kita ni kalau tak kena denda, tak kena saman, dia tak ikut undang-undang, betul tak? So kita kena buat apa? Kuasakan undang-undang. So kemudiannya kita buat kuasa undang-undang. Kalau saya jadi Perdana Menteri, kamu tahu apa yang saya nak buat? Siapa yang tebang pokok balak tanpa kebenaran, kita tebang dia. Siapa yang tebang pokok balak tanpa kebenaran, kita tebang dia. Okey, logiknya Amjad, cuba kamu fikir balik, Ngok. Bila dia bunuh pokok, dia bunuh oksigen, betul tak? Bila dia bunuh oksigen, dia bunuh tak manusia? Logically. Jadi siapa yang potong pokok tanpa kebenaran, kita terus kita potong dia pula, kita tebang dia pula. Okey, so guna tenaga mesra alam ombak tu macam mana? Okey, Auna, semua ni suria, angin, ombak ni semua untuk jana tenaga elektrik. Semua ni untuk tenaga elektrik. Bukan untuk benda lain, untuk tenaga elektrik. Ini maksudnya kita gantikan petroleum, kita gantikan gas asli, kita gantikan arang batu. Jap saya PM Anwar, kot dia akan pertimbangkan nasihat saya. Okey, boleh Karen. Terima kasih Karen. Bagi tahu dengan dia.
Okay, next. Jadi puasa undang-undang ni sangat-sangat penting. Jadi kita ada yang buat apa? Kita ada yang dipanggil sebagai akta-akta. Kita tahu sikit lah. Antaranya kita ada akta seperti akta perhubungan. Lepas tu, okay, so kita ada akta pengangkutan jalan. Okay, so pengangkutan jalan. Contoh akta pengangkutan jalan. JPJ saman kamu. Asap motosikal, asap kereta, betul tak? Itu tujuan dia bukannya sebab apa, ngoh, untuk pastikan kamu kurangkan apa? Pencemaran alam sekitar. Okey, tapi beza tau Nurin. Semua orang tahu pickup truck 4x4 Tak tulis tahun tak apa Nurin, tak payah. Tahun tak penting. Waktu dulu pickup truck yang 4x4 ni untuk pengetahuan kamu asap hitam macam lori, macam bas. Tapi sekarang ni pickup truck kan mana ada asap dah, betul tak? Jadi sebab green engine, enjin hijau kita panggil. Dia diesel tapi tak ada asap. Jadi itulah yang kita tengok sangat-sangat bagus. Okey, lepas tu kemudiannya kita ada, okey, yang terakhir kita ada tips-tips. Tips untuk kurangkan pemanasan global. So tips kurangkan pemanasan global. Jadi antaranya kita dah belajar, kita dah tahu tadi lah. Jadi antaranya kita buat amalan 5R macam yang dekat atas tu. Lepas tu kemudiannya kita minimumkan penggunaan penyaman udara. Contohnya kalau malam tidur pasang aircon tak? Ada pasang aircon tak? Tidur malam? Ada. Okey, Nurin ada, Syakirin ada. Dia pasang aircon tak? Tidur malam? Tak. Kalau yang pasang aircon tu set lah timer sampai pukul 5 pagi switch off. Pukul 4 pagi switch off. Yes, set timer tu. Jadi pasal pagi dah sejuk, betul tak? Lepas tu dah time nak bangun. Sekarang lagi sejuk kan, lagi malam, lagi lewat bangun kan. Okay, so lepas tu kemudiannya tanam pokok keliling rumah. Nabiha, ingat tak yang makcik yang bakar sampah jiran tu? Ajak dia pergi tanam pokok daripada pergi bakar sampah dekat luar. Lepas tu kemudiannya tanggalkan plug daripada soket apabila tak digunakan. Benda-benda yang simple. Lepas tu kemudiannya gunakan pengangkutan awam. Tapi saya nak komen sikit buat pengangkutan awam ni, boleh tak? Ada sekali hari tu saya tak nak bawa motor, saya tak nak bawa motor, saya tak nak bawa kereta, saya naik LRT, naik komuter. Masalahnya tunggu komuter 2 jam 30 minit, 2 jam tunggu komuter tak sampai-sampai. Saya ada kelas, saya ada seminar dekat UKM. So saya dari UKM saya nak balik rumah. Kononnya nak naik pengangkutan awam lah. Total kamu tahu sampai rumah 3 jam setengah baru sampai rumah. Kalau saya bawa kereta 40 minit. So itulah pula isunya dengan Malaysia ni. Kalau kita tengok pengangkutan awam kita tak cekap. Okey, dan juga gunakan barangan elektrik yang jimat tenaga. Kan bila kamu beli barangan elektrik ada yang simbol jimat tenaga tu kan? Beli yang itu. Okey, so ladies and gentlemen, siapa yang nak cincot silakan. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. So siapa yang nak cincot both sides? Alright. Okay. So okay. 5, 4, 3, 2, 1. Okay dah. Alright. So macam mana? Boleh ikut tak kelas saya hari ni? Boleh ikut tak kelas saya? Boleh ya? Okay. So saya nak mengucapkan terima kasih banyak-banyak atas masa dan perhatian anda. Diharapkan kita akan berjumpa pada tahun hadapan. Jaga diri baik-baik. Okay. So pastikan jangan lupa untuk subscribe kelas bersama MC Plus untuk tahun baru ni. Happy New Year kepada semua orang. Okay. Dah makin tua dah 15 tahun dah. Good luck for your examination. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Happy holidays. Take care. Bobo.